Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cikgu Adlila untuk pembelajaran matematik tingkatan 2. Jadi hari ini kita akan sambung kepada bab 10 iaitu 10.1 kecerunan garis lurus. Okey, jadi hari ini kita akan belajar cara untuk memerihalkan kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian dan seterusnya menerangkan maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu terangkan dulu apa kaitan kecerunan garis lurus dalam kehidupan seharian kita. Okey, untuk makluman semua pelajar semua, kecerunan adalah darjah kecuraman. Okey, darjah kecuraman, curam Jadi kecerunan biasanya dihubungkan dengan ketinggian suatu gunung atau bukit. Biasa kita tengok kalau gunung mesti dia ada darjah kecuraman dia. Cerun dia lagu mana dah, kecerunan dia lagu mana Okey. Jadi kecerunan garis lurus ni juga biasanya kita guna dalam bidang matematik dan sebagai seorang ahli fizik pun dia memerlukan bab inilah untuk dipelajari, okey? Kerana rumus yang digunakan itu dapat memberikan pengiraan yang tepat kepada permasalahan dalam bentuk reka bentuk produk. Rumus yang bakal digunakan itulah rumus kecerunan garis lurus tu. Okay, selain daripada tu, jurutera binaan juga terlibat dalam ukur tanah menggunakan pendekatan pengiraan kecerunan. Macam kita nak tahu keadaan tanah tu stabil ke tidak kalau tempat yang ada cerun semua tu. Stabil ke tak kita nak bina bangunan di situ. Jadi kita kena kira lah pengiraan tu menggunakan kecerunan garis lurus ni lah. Okey. Okey. Itu dalam kehidupan seharian kita lah. Okey, jadi sekarang kita lihat kepada apa itu kecuraman dan arah kecondongan. Okey, di sini dia bagi tahu kecuraman suatu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. Okey. Dia nak cerun sesuatu garis tu dapat dilihat berdasarkan nilai kecerunan. Okey. Semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus tersebut. Kita boleh tentukanlah dia curam ke tidak berdasarkan nilai mutlak kecerunan. Okey. Tanda positif atau negatif pada nilai kecerunan menunjukkan arah kecondongan garis lurus. Jadi bila awak kira kecerunan tu, dia akan menghasilkan nilai positif atau negatif. Jadi positif negatif tu menunjukkan arah dia lah, arah kecondongan garis lurus tersebut lah. Okey. Okay, seterusnya kita tengok contoh satu berdasarkan buku teks muka surat 191. Okey, perhatikan dua gambar rajah ni. Gambar rajah yang pertama tangga dan gambar rajah yang kedua adalah eskalator. Okey, dia suruh bandingkan arah kecondongan dan kecuruman antara garis MN dengan KL. Okey, seterusnya kita perlu buat kesimpulan daripada kedua-dua rajah tersebut. Okey, di sini kita dapat lihat, okey, gambar rajah yang pertama, sudut yang dibagi adalah 30 darjah, manakala gambar rajah yang kedua, sudut yang dibagi adalah 45 darjah. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa garisan KL, garisan untuk gambar yang kedua ni, mempunyai kecondongan yang lebih tinggi. Okey, kerana sudut dia tu lebih tinggi berbanding dengan garis MN. Okey, jadi di sini kita boleh simpulkan bahawa garis KL lebih curam berbanding dengan garis MN. Okey, jadi kita boleh tahu di sini semakin besar nilai sudut di situ, sudut yang dibagi, semakin tinggi nilai kecerunan dia. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya kita lihat kepada kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Ini cara kita nak cari kecerunan lah menggunakan nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, di sini kita tengok dalam bentuk nilai dalam bentuk satah kartes, dia bagi dalam satu satah kartes. Jadi jarak mencancang adalah yang garisan straight ni lah, garisan lurus ni. Manakala garisan mengufuk adalah garisan melintang lah.
Okey, jadi jarak mencancang tu adalah perubahan Y lah. Perubahan Y tu maksudnya kita ambil nilai Y lah. Okey, jarak mengufuk pula adalah perubahan X. Jadi untuk mencari nilai kecerunan, okey, menggunakan nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, formula dia adalah kecerunan. Okey, biasanya untuk pengetahuan semua pelajar, kecerunan biasanya kita guna simbol M. M huruf kecil km sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okey, ini cara untuk mencari kecerunan M. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang ketiga berdasarkan buku teks muka surat 192. Okey, daripada gambar rajah di bawah, tentukan kecerunan garis lurus bagi PQ dan BC. Perihalkan kecerunan garis PQ dan BC. Okey, kita lihat dulu soalan A. Dia bagi satu garis lurus iaitu PQ. Jadi kita nak menggunakan formula kecerunan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Jadi jarak mencancang tu adalah 4 unit 4 unit. Kita ambil daripada start titik P ni ke bawah sampailah kita jumpa yang Q tu kita berhenti di situ. Itu adalah jarak mencancang dia iaitu 4 unit, manakala jarak mengufuk dia adalah 3 unit. Maksudnya dekat kita berhenti dekat garisan mencancang tu, kita buat garisan mengufuk sehinggalah kita bertemu dengan titik Q. Jadi jarak mengufuknya ialah 3 unit. Jadi kecerunan garis lurus PQ jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Jadi kita tahu dah jarak mencancang adalah 4, jarak mengufuk adalah 3. Jadi kecerunan PQ ialah 4/3. Okay. Sama juga dengan B, kita cari jarak mencancang terlebih dahulu iaitu 2 unit. Manakala jarak mengufuk adalah 3 unit. Jadi jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk, maka kecerunan BC kita dapat 2/3. Okey, seterusnya kita masuk kepada standard pembelajaran yang kedua iaitu cara untuk menerbitkan rumus kecerunan suatu garis lurus pada satah kartes. Okey, jadi rumus kecerunan garis lurus pada satah kartes ni kita ambil biasanya berdasarkan 2 titik yang diberilah. Okey. Okey, di sini dia bagi tahu kecerunan garis lurus yang melalui 2 titik iaitu titik A dan titik B dapat dikira menggunakan nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey. Okey, di sini dia bagi tahu titik persilangan antara garis lurus dengan paksi X dinamakan dinamakan pintasan X, manakala titik persilangan antara garis lurus dengan paksi Y dinamakan pintasan Y. Ini pelajar-pelajar dah sedia maklumlah apa itu pintasan X, apa itu pintasan Y. Okey. Jadi kita tengok gambar rajah yang pertama. Okey, kita nak cari kecerunan berdasarkan titik yang dibagi. Okey, di sini kita anggaplah titik A itu sebagai X1, Y1. Ini koordinat A. Manakala koordinat B adalah X2, Y2. Jadi untuk mencari kecerunan garis AB, okey, kita guna simbol kecerunan M sama dengan jarak mencancang kita guna nilai pada nilai Y lah, perubahan Y kan. Okey, jadi kita ambil Y2 tolak Y1. Okey, biasanya kita ambil yang atas lah, yang besar lah. Okey, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Okey, X2 tolak X1 adalah perubahan X iaitu jarak mengufuk. Okey, inilah kecerunan bagi rumus kecerunan bagi garis lurus Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Ya, ini rumus yang pertama lah kalau dia bagi berdasarkan koordinat lah. Satu lagi kita boleh cari kecerunan garis lurus menggunakan pintasan. Okey. Menggunakan pintasan iaitu cara nak cari dia kecerunan M sama dengan
negatif. Di sini ada formula negatif ya. Kita kena letak simbol negatif. Pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Pintasan Y adalah titik yang berada di atas paksi X, paksi Y. Manakala pintasan X adalah titik yang berada di atas paksi X. Jadi kita ambil nilai. Jadi untuk pintasan Y kita hanya ambil nilai Y. Untuk pintasan X kita ambil nilai X sahaja. Okey? Tak perlu tolak-tolak lah sebab dia berada di atas paksi tu. Okey? Jadi kita ada dua formula lah di sini. Satu kita menggunakan formula biasa lah. Iaitu perubahan Y dengan bahagi dengan perubahan X lah. Okey? Dan satu lagi kita guna formula menggunakan pintasan. Okey, kita tengok contoh 4 berdasarkan buku teks muka surat 194. Okey, di sini dia suruh tentukan kecerunan bagi pasangan koordinat berikut. Okey, titik A dia bagi 31 dan titik B 67. Jadi cara nak cari dia, mula-mula kita tentukan titik A sebagai X1, Y1, manakala titik B kita tentukan sebagai X2, Y2. Kemudian kita masukkan dalam formula kecerunan iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Jadi Y2 tolak Y1 adalah 7 tolak 1. X2 tolak X1 adalah 6 tolak 3. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat 6/3. 6/3 kita boleh kecilkan. Jadi kita akan dapat nilai dia 2. Jadi kecerunan AB bersamaan dengan 2. Okey. Seterusnya kita lihat contoh 5 berdasarkan buku teks juga. Muka surat 194. Okey, tentukan kecerunan bagi garis lurus berikut. Okey, di sini kita tengok garis lurus ni dan titik yang dia bagi adalah di paksi Y dan paksi X. Jadi di sini kita guna kecerunan menggunakan pintasan lah. Okey. Jadi kita tahu pintasan Y adalah 8. Pintasan X sama dengan negatif 5. Jadi kita cari kecurunan berdasarkan nilai pintasan yang dia bagi. Jadi formula dia adalah negatif pintasan Y bahagi dengan negatif pintasan X. Jadi kita gantikan pintasan Y dia dengan 8. Pintasan X kita gantikan dengan negatif 5. Di sini cikgu nak ingatkan kita ada simbol negatif dengan negatif. Jadi negatif dengan negatif akan menghasilkan positif. 8 bahagi 5 sebab tu dia akan jadi positif. Okey, nilai kecerunan dia positif. Okey, 8/5. Itu nilai kecerunan dia. Jadi positif. Okey. Seterusnya contoh 6. Buku teks muka surat 194. Tentukan kecerunan apabila diberi pasangan koordinat. Okey, ni kalau dia bagi koordinat. Okey, kalau awak tengok kita ada dua titik. Titik yang pertama ni L 40. Bila 40, nilai Y dia kosong dan kita ada hanya nilai X sahaja. Ini adalah titik L ni berada di atas paksi X. Itu maksud dia. Manakala M, titik dia 08. Nilai X dia kosong, nilai Y dia 8. Jadi bermaksud titik M ni berada di atas paksi Y. Jadi untuk cari kecerunan bagi pasangan titik ini sebenarnya kita boleh guna formula yang menggunakan pintasan. Okey, lagi cepat kita cari. Okey, jadi kita tahu pintasan Y sama dengan 8, pintasan X sama dengan 4. Jadi untuk cari kecerunan dia, okey, kecerunan LM sama dengan negatif. Negatif ni memang dah ada dalam formula. Okey, negatif 8/4. Okey, 8/4 kita boleh selesaikan. Jadi jawapan dia negatif 2. Di sini kecerunan kita negatif. Okey. Okay, seterusnya kita lihat kepada contoh 7. Okey, dia suruh hitung kecerunan garis lurus AB dan PQ berdasarkan rajah di sebelah. Okey. Di sini dua-dua garisan kita boleh guna. Kita nak cari kecerunan guna pintasan. Kerana titik A berada di atas paksi X, titik B juga berada di atas paksi Y. Manakala titik P berada di atas paksi Y, Q berada di atas paksi X. Jadi kita boleh guna formula menggunakan pintasan. Okey, kita lihat dulu
Cara nak cari kecurunan AB. Okey, macam biasa mesti ada negatif Okey, negatif bahagi dengan pintasan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Jadi pintasan Y kita adalah 2. Tengok dekat B titik B. Bahagi dengan pintasan X. Tengok titik A sebab titik A ni berada di atas paksi X. Jadi negatif 3. Negatif dengan negatif akan menghasilkan positif. Okey, positif. Jadi yang ni negatif, yang ni tak ada Mak Yang ni tak ada. Ni negatif 1 ni bukan Okey, jawapan dia adalah uh, 2/3 untuk kecerunan A, B. Seterusnya kita lihat kepada kecerunan PQ. Kecerunan PQ, okey, P uh, berada di atas paksi paksi Y, jadi dia adalah pintasan Y lah. Jadi jawapan dia untuk pintasan Y ni 3, manakala Q adalah di atas paksi X, maka ini adalah pintasan X, 3 jugalah, sama. Jadi nak cari kecurunan PQ, masukkan dalam formula negatif 3/3. 3/3. Jadi kita akan dapat nilai kecurunan PQ adalah negatif 1. Okey. Maka kecurunan dia adalah negatif 1 lah. Kalau tengok dia punya garisan pun, garisan dia menghala ke arah kiri, jadi negatif lah. Okey. Okay, seterusnya kita masuk ke standard pembelajaran seterusnya, iaitu membuat generalisasi tentang kecurunan garis lurus. Okey. Okey, kecurunan garis lurus, kita nak tahu dia condong ke mana apa semua tu, kita boleh guna tips di sinilah. Hubungan antara kecurunan dan garis lurus. Kalau kecurunan garis lurus menghala ke kanan macam ni, tengok di sini nilai dia adalah positif. Manakala kalau dia menghala ke kiri, kecurunan dia akan negatif. Kalau dia garisan lurus, maka kecurunan dia adalah tidak tertakrif. Tidak tertakrif. Okey. Kalau garis lurus awak tu mengufuk ataupun melintang, garis lurus dia kecurunan garis lurus dia akan bersamaan dengan kosong. Ingat gambar rajah ni, tips dia nak senang ingat. Okey, semua ni berdasarkan buku teks. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh 8. Okey, kenal pasti garis lurus yang mempunyai nilai kecurunan sama ada positif, negatif, sifar atau tidak tertakrif. Okey, berikan justifikasi. Okey, yang pertama kita tengok garis lurus EF. Garis lurus EF ni garisan dia macam ni, jadi kecurunan dia adalah negatif kerana dia condong ke kiri. Tengok garisan dia condong ke kiri. Okey, seterusnya kita lihat kepada garis GF. Okey, garis GF kecurunan dia juga negatif kerana dia condong ke kiri. Okey, seterusnya kita lihat kepada garis lurus IJ. Garis lurus IJ ni kecurunan dia adalah positif kerana dia condong ke kanan. Boleh beza antara garis lurus IJ dengan GH dan EF Okey. Seterusnya kita lihat kepada garis lurus KL. Garis lurus KL kecurunan dia adalah negatif kerana garisan ini condong ke kiri. Okay, seterusnya kita lihat kepada garis lurus MN. Garis lurus MN kecurunan dia adalah positif kerana dia condong ke kanan. Okay. Seterusnya kita lihat kepada garis lurus AB. Garis lurus AB ni dia melintang, garis mengufuk. Jadi kecurunan dia bersamaan dengan sifar. Okey. Seterusnya kita lihat yang terakhir, garis lurus PQ. Garis lurus PQ adalah mencancang. Maka kecurunan dia adalah tidak tertakrif. Simbol tidak tertakrif tu. Macam bentuk 8 terbalik tu. Itu simbol untuk tidak tertakrif. Okey. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain hari dan di lain masa. Sekian, terima kasih.